Kita nak share satu hadis baginda Nabi SAW. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, baik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia menyatakan bahawa Nabi SAW telah bersabda. Apa kata Nabi? Qad ja'akum Ramadanu. Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu akan bulan Ramadan itu. Syahrum mubarakun. Satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Dan kemudian telah diwajibkan kamu berpuasa pada bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pada bulan itu pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci rapat pada bulan itu pintu neraka jahim ataupun jahannam. Wa tughallu fihi syayatin, diikat belenggu dan dirantai syaitan-syaitan, yakni unsur yang membawa kejahatan. Fihi, di dalamnya, Lailatun khairum min alfisyahr, ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, siapa-siapa yang tak ambil kebaikan tersebut, faqad hurim, dia memang tak akan dapat apa-apa. Peringatan cukup jelas kepada kita. Ya, peringatan cukup jelas bahawa bukan kita tak tahu Ramadan itu. Kita tahu Ramadan itu. Cuma kita menangguh-nangguh bila nak start, bila nak start, bila nak start. Macam kita belajar bab semayang tahajud, bab solat tahajud ni mengaji daripada umur 6 tahun sampai 66 tak start-start. Oh, tu. Kan macam itulah ceritanya. Maka itulah manusia. Manusia ni dia memang sifat gitu. Baik, yang pertama dulu kita kata hadis ni daripada siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kita selalu sebut banyak kali. Abu Hurairah meninggal ketika umur 78 tahun. Mula daripada orang miskin. Tapi disebabkan dia tu Allah nak bagi kekayaan, Allah jadikan dia bernikah dengan anak orang kaya. Dan kemudian dia pernah jadi gubernur di Bahrain. Dia tak reti baca, tak reti tulis, buta huruf, tapi boleh hafal 30 juzuk Quran. Tak reti baca, tak reti tulis, tapi meriwayatkan 5,374 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pandai menulis, pandai baca, tak ngapal-ngapal sampai ketua. Kita tu ajaibnya kita pula. Maka tak apalah kita nak ambil Ramadan ini. Abu Hurairah kata, aku pernah diwasiat oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dia mengaku siapa? Dia mengaku bahawa Nabi Muhammad SAW adalah kekasih dia. Abu Hurairah kata, aku telah diwasiatkan oleh kekasihku 3 perkara dalam hidupku. Yang pertama, salat duha 2 rakaat. Dia sebut tu 2 rakaat, bukan 8, 2 je. Okey. Yang kedua, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Hari-hari putih 13, 14 dan 15. Dan yang ketiga, solat sunat witir sebelum tidur. Khusus, dia khusus. Ya, solat duha 2 rakaat. Duha kita tahu lebih kurang daripada pukul 8 sampai pukul 12 tengah hari waktu dia, 4 jam. Boleh buat 2 rakaat pun memadai. Maksimum mengikut hadis sahih adalah 8 rakaat dengan 2 salam, dengan salam. 2 rakaat 1 salam. Okey, baik. Kata Abu Hurairah lagi, aku juga diwasiatkan oleh kekasih aku, iaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan. 13, 14, 15. Kalau siapa tak mampu buat straight 3 hari, dia boleh buat 10 hari yang pertama 1 hari, 10 hari yang kedua 1 hari, 10 hari yang ketiga 1 hari. Cukup. Kalau dia kata yang tu pun kadang-kadang tak terdaya ustaz, buat mana kamu mampu. Lebih kurang macam tu. Tapi 13, 14, 15 itu yang terbaik. Dan kata Abu Hurairah satu lagi, ya, wasiat kekasih aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada aku adalah salat sunat witir sebelum tidur.
Maksudnya lepas Isyak, kita makan, kita nyembang, tengok TV sekejap, cek anak-anak begitu begini. Lepas tu sebelum tidur tu, masa tidur pergi ambil uduk, maka solatlah witir. Berapa rakaat? 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh. Muka kita 9 tak ada harapan, 13 lagi teruk. Jadi, buat macam mana? 1 dulu mula. 1 dulu cukup. Memadailah cukup, insya-Allah. Itu Abu Hurairah, ya. Baik, Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, qad ja'akum Ramadanun, telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah di antara 12 bulan, salah satu bulan daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'edah, Zulhijjah. Salah satu daripada 12 bulan tu, salah tu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kata ulama, hadiah daripada Allah kepada hamba dia. Bulan Ramadan adalah kasih sayang Allah terhadap hamba dia. 11 bulan dia lalai, tapi bulan ni Allah bagi juga. Dalam keadaan ramai orang buat dosa, Allah bagi juga ruang tersebut. Apa yang ada pada bulan Ramadan? Syahrum mubarakun. Inilah bulan yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kemakbulan, yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, kebaikan, jauh daripada kejahatan, ya, kemakbulan doa, keampunan, keseronokan dalam melakukan kebaikan, kejauhan daripada maksiat dan dosa. Itu semua nama dia keberkatan. Keberkatan ada pada bulan itu, tapi keberkatan tidak diambil oleh semua orang. Itu ruginya. Patut kita rasa seronok bila ngaji Quran bulan Ramadan. Kenapa? Disebab ada keberkatan. Kita pula seronok tak baca Quran. Itu ada benda tak kena tu. Adalah benda yang tak kena. Maka keberkatan, kalau siapa hati-hati kena tengok. Keberkatan atau berkat. Berkat lawannya laknat. Orang yang ada keberkatan, tengok-tengok, Ustaz Amran lah hari ni, Masjid Asyakirin, jom. Maka dia berlumba-lumba pilih nak duduk tempat kebaikan. Ada keberkatan. Orang yang duduk dalam laknat Allah, ada Ustaz Amran ni, tak payahlah, tunggulah tahun depan baru datang kalau ada masa. Kalau tak ada masa, sudah. Tu. Ada orang ada keberkatan kat rumah dia dah bersih, dah seronoknya nak sambut Ramadan. Ngemas, vacuum, sapu, buang sawang, itulah sebagainya lah. Ya, tukar sofa belah sini, tukar belah sini, belah sini. Ya. Dia enjoy, dia seronok. Akorok-akopal simpan semenjak dia bersanding dulu. Tak pakai pinggan mangkuk akorok-akopal, dia bawa keluar nak guna bulan Ramadan. Dia beli buah kurma. Kan? Semuanya dia rasa macam Allah seronoknya nak sambut Ramadan Al-Mubarak. Itu orang yang ada keberkatan. Orang yang ada keberkatan, dia seronok dan dia tak terasa berat. Salat tarawih masjid buat 23 pula. Mula tu. Itu tak ada keberkatan. Tapi orang ada keberkatan, tak apa. Alhamdulillah Allah bagi. Cubalah buat dulu tengok macam mana. Kalau rasa 23 tak mampu, buat 11. Udah. Macam tu je keadaannya. Itu keberkatan. Maksudnya, keberkatan. Dalam keberkatan ada keampunan. Dalam keberkatan ada kasih sayang Allah. Dalam keberkatan, jiwa kita tenang dalam keadaan kita beramal. Kita tenang, kita tak kelang kabut. Sebab tu Allah kata syahrum mubarakun. Kalau bulan yang berkat ini kita tak dapat keberkatannya, bahaya. Saya selalu sebut kalimah rahmat. Suami nama Rahmat, isteri nama Rahmah. Bergaduh siang malam pergi petang. Sedangkan rahmat Allah dah ada dah tu. Tapi dia tak ambil rahmat sempena nama dia. Itu jadi masalah. Nama Abdullah dan Abdul Rahman, dua nama yang paling Allah sayang. Tapi dia pula tak sayang ke Allah Ta'ala. Rugi juga. Kan? Jadi,
kita nak ambil keberkatan Ramadan. So, macam mana nak kita dapat keberkatan Ramadan? Saya sebut dalam program Tanyalah Ustaz tadi dengan Da'i Aiman. Saya kata bahawa orang yang betul-betul nak gapai keberkatan ini, pertama sekali sebelum masuk Ramadan, istighfar banyak-banyak, minta ampun. Minta ampun banyak-banyak kepada Allah yang pertamalah. Istighfarlah, astaghfirullah wa atubu ilaih, istighfar. Yang kedua, taubat. Ya Allah, aku tak nak ulang lah dosa-dosa begitu begini, aku tak nak ulang. Ya Allah, tolong aku untuk tak mengulang benda tu. Kita ni perlukan bantuan Allah. Kalau ngarap ke kita, semalam taubat, hari ni tahu buat. Dia macam tu. Tapi kita perlukan bantuan daripada Allah. Kemudian minta ampun dengan mak dengan ayah. Contohnya kalau ada salah. Kalau rasa macam ada salah aja, udah 3 bulan tak telefon. Telefon. Minta ampun pada pasangan hidup. Minta maaf kat dia, kod-kod ada kesilapan. Ya, minta ampun, minta maaf kepada siapa-siapa yang kita rasa kita bersalah. Kenapa? Sebab nak masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita bersih betul-betul. Jangan bawa bebanan dosa masuk bulan Ramadan sehingga keberkatan tak lekat dalam diri kita. Sebab kita masuk dalam keadaan dosa, terutama masuk dalam keadaan bawa dosa besar. Lagi takut. Kan? Maka jaga-jaga. Kalau siapa yang putus hubungan silaturahim, lagi bahaya. Kau tadaruslah banyak mana sekalipun. Khatam 3 hari sekali pun. Gilek, pocik. Tak adanya. Siapa yang putus hubungan silaturahim, masih ada masa sebelum masuk maghrib untuk damai balik. Ngantor SMS, akak minta maaf lah. Mulut saya memang macam tu. Mulut saya memang tak ada break. Kan? Udah terlepas, baru pasang break gitu. Ya kak, saya minta maaf akak ya. Harap-harap janganlah bawa ke mati. Macam tu keadaannya. Tapi masalah break tak sampai tua tak break ni pun jahanam juga kadang-kadang tu. Ya, hak tu. Minta maaf dengan kawan-kawan, dengan sahabat anda, insya-Allah. Siapa yang kita rasa kita ada dosa lah, kita minta. Bukanlah satu kewajiban, tetapi satu pelepasan daripada jalan-jalan yang tak elok, so kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita minta ampun dan masuk supaya keberkatan lekat pada seluruh kehidupan kita. Baik. Iftaradallahu alaikum siyamah. Difardukan kepada kalian yang masuk Ramadan ini puasa. Senang je puasa. Puasa kita paling mudah, maksimum 13 hingga 14 jam saja. Luar negara ada puasa 20 jam. 20 jam puasa. Jenuh geling kepala kita. Kita puasa 13-14 jam. Tu pun kita bersahur udah macam kenduri arwah. Ya. Saya sebut dalam TV tadi. Bersahur lauk macam kenduri arwah. Kau tunggu berbuka kan macam kenduri kahwin. Lauk itu. Kenyang apa? Kenyang sepanjang waktu kenyang. Maka kita ambil puasa, bagi puasa tu sihat. Kita jangan sibuk jaga-jaga. Jangan batal puasa. Tapi kita lupa jaga-jaga. Jangan batal pahala puasa. Ramai orang tak makan. Ramai orang tak minum. Tapi ramai orang mengata. Habis, Nabi sebut dalam hadis. Orang yang menyebut perkara sia-sia. Ada orang menyebut perkara yang membuat orang lain amarah, marah. Dan sebagainya. Maka puasanya hanya dapat lapar dan dahaga. Esok masa tadarus nanti ada tak tadarus? Masa tadarus kan bila duduk berimpun tu baca Quran jangan mengata. Kan. Ini tunggu 10 orang tu 2 orang tak datang. Dia orang ni memang daripada dulu lambat tiap-tiap tahun. Sedangkan Allah tengah menguji kesabaran awak tu. Sabar, entah kereta pamcet ke, laki sesama ke. Iya. Adalah ruangnya tu nak dipikirkan. Maka jangan buat perkara yang sia-sia. Udah khatam hari ke-15 orang perempuan. Katanya nak bakar kuih hari ke-16. Tak ada harapan. Kan? Tak
Tak perlu. Jangan kejar tentang khatam tu. Yang kita nak adalah pengajaran daripada Al-Quran yang kita baca tu. Maka jaga puasa kita supaya jangan batal pahala puasa. Maksudnya zahir kita puasa, batin pun kita puasa. Puasa akal daripada berfikir benda yang sia-sia. Mikir nak balik raya, nak balik raya, nak balik raya. Puasa baru nak masuk aku dah balik raya. Sabar. Mikir, pelik-pelik mikirnya. Dah, nanti dulu. Kita sepatutnya letak fokus di otak kita ni fikir tentang Ramadan Al-Mubarak. Apa yang aku nak buat supaya Ramadan ini lebih baik daripada setahun dan 2 tahun yang lepas PKP. Kita tak boleh nak buat banyak sangat. Duduk di rumah pun bukan kuat beramal. Tidur je kerjanya. Kalau pergi berjemaah, yang tu kita jadi kuat. Maka tahun ni Allah bagi pada kita lagi. Macam mana puasa nak bagi elok? Akal kena fikir benda baik belaka. Mata pandang semua benda baik. Bila pandang, belajar daripada apa yang kita pandang. Saya pandang isteri saya pandang dia jalan syurga bagi saya. Puan-puan pandang suami puan-puan, Allahu Akbar. Ada orang nak menikah, sampai ketua tak laku-laku. Aku kan dah 48 tahun ada suami. Suami orang mati. Suami aku tak mati-mati. Ya. Nampak, pandang, semuanya kebaikan. Mata kita ni pandang, semuanya positif. Tak ada benda buruk langsung kita pandang. Ambil pengajaran. Telinga tak mampu baca Quran. Datang duduk dengan tim orang yang baca Quran. Dengar je. Kadang-kadang dengan dengar itu, Allah bersihkan hati kita. Sehingga walaupun kita ni tak mahir baca Quran, di sisi Allah kita dipuji oleh penduduk-penduduk langit. Kadang orang pandai baca Quran. Baca Quran ni 7-8 lagu. Mengatakan orang pun 7 lagu juga. Hati-hati. Ya, hati-hati. Semalam saya dengan isteri saya di Melaka. Kami ada program di Melaka. Dan program pagi saya nak cerita. Program pagi saya bersama dengan pejabat agama daerah Jasin. Kami cerita tentang Til Jannah, orang perempuan. Puspanita, dia bagi tajuk memang nak masuk syurga belaka. Cuma perangai je macam nak masuk neraka. Tuan. Tajuk tu Til Jannah. Hingga syurga. Dan kadang-kadang saya sentuh semalam. Kadang-kadang kita nampak macam amal kita tu kecil. Rupanya amal kecil itulah jangan diremehkan. Ada kemungkinan amal kecil itulah yang buat kita masuk syurga. Kalau ikut hari ni cek pagi tadi kencing manis 12 contohnya. 12 boleh tahan. Ada yang kencing manis 17. Tapi nak juga datang ke masjid. Kalau ikut hari ni memang tak apa sihat. Contohnya, nak juga datang ke masjid. Usaha kita yang kita nampak kecil tu. Kecil je. Kawan kita tiba-tiba bawa kereta, terlupa beg duit. Minyak habis. Kita lalu dan kita kata tak apalah, takat RM10 bubuh tangki minyak. Dia bukannya banyak mana pun. Dan kita pun tak kata kau jangan lupa balik kan bayar. RM10 aja pun minta dibayar di dunia. Mana akhirat macam mana? Biarkan. Esok Allah simpan pada kita. Rupa-rupanya yang RM10 tu Allah buka pintu syurga. Tu kena jaga. Sungguh-sungguh. Jangan rasa macam malam ni kecil je. Perempuan jangan rasa teman suami tu kecil. Bang, tak ada kerja ke? Bergolek aja kat rumah. Cuba tengok kami tadarus di masjid. Jangan rasa mengaji Quran tu besar sangat. Jangan rasa kecil sangat teman suami itu. Kadang-kadang teman dia yang membawa kedamaian dan ketenangan. Itulah pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu jangan rasa kecil lah dengan beramal. Jangan rasa kecil. Semua besar belaka. Semua nikmat. Ya, maka berpuasalah dengan puasa yang mulut kita bukan tak makan saja, tapi tak bercakap benda yang sia-sia. Mulut kita tak mengumpat, tak fitnah, tak bercakap benda yang merapu. Falyaqul khairan, kata Nabi, aw liyasmut. Kalau nak cakap benda yang baik. Kalau tidak, diam. Kalau orang kata ustaz, ni orang tanya, akak, diam aja. Udah. Diam. Udah, cukup. Sebab kita memang mulut tu kalau dah mula bercakap, tak berhenti.
Jadi diam. Cukup. Falyaqul khairan. Kalau ada benda baik nak cakap, cakap. Aw liyasmut. Kalau tak ada, duduk diam. Dah. Pesan Nabi. Menyelamat kita daripada neraka. Kalau mula bercakap, dia akan bercakap benda yang sia-sia. Mulalah bercakap pula tu. Tentang itu, tentang ini, tentang itu, tentang ni. Dan akhirnya, benda yang bercakap tak ada kena-mengena dengan kita pun. Tambah dosa lagi. Okey? Baik. So, jaga puasa. Jaga tangan kita. Apa yang kita buat untuk jaga tangan kita dalam puasa. Jaga kaki kita kat mana kita pergi dan sebagainya. Semua akan jadikan puasa kita sebuah keampunan. Nabi sebut ada dalam hadis, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman pada Allah, bukan harap pujian mak mentua, bukan. Kerana harap pahala dari Allah, diampun dosa mereka yang telah lalu. Orang yang puasa Ramadan, sepanjang puasanya sebuah keampunan. Perempuan perasan tak? Kalau kita keluar daripada Ramadan, habis dah Ramadan, kita sambut satu hari yang kita panggil Aidul Fitri. Kembali kepada fitrah. Tak ada dosa langsung. Ulama kata waladat ummuhu, seperti kita dilahirkan semula oleh mak kita. Punya cantik. Tapi syaratnya puasa haruslah mengikut cara puasanya Nabi SAW. Puasa zahir dan juga batin. Okey? Baik. Seterusnya disebut tuftahu fihi abwabul jannah. Maka pada bulan itu dibuka pada kita pintu syurga. Kalau kita baca hadis lain, Nabi kata idza jaa ramadhanu futihat abwabus sama, futihat abwabur rahmah wa futihat abwabul jannah. Bulan Ramadan bila dia tiba, Allah buka pintu langit, semua amal nak angkat dengan segera. Allah buka pintu rahmat, semua amalan digandakan kerahmatan. Allah buka pintu syurga, Allah nak bagi kita masuk dalam syurga, tapi kita tergedik-gedik cari jalan ke neraka. Ruginya nama manusia sebab dia lalai. Tahun ini umur saya 52 tahun. Dalam tempoh 52 tahun, cuba kita renung tengok. Berapa tingkatan iman meningkat. Allah dah bagi 52 kali Ramadan. Adakah 52 kali membawa tingkatan iman ke 52 tingkat? Atau macam tu je kita? Oh Ramadan. Oh Ramadan. Dia bunyi oh je. Rugi ya, rugi. Maka Allah, Nabi kata tuftahu fihi abwabul jannah. Bila Allah buka pintu syurga, jangan tangguh lagi. Berlumba-lumba, wasari'u, bersegeralah. Jangan tangguh lagi. Ila maghfiratim mir rabbikum, buat amal yang memperolehi keampunan daripada Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, buat amal yang akan membawa kita ke dalam syurga, yang luasnya syurga antara langit dan bumi Allah bagi kat kita. Rumah kita 20 kali 70 aja. 20 kali 70 aja. Banglo mungkin dah labuh 100 kali 100. Tapi syurga besok untuk kita seorang, Allah bagi kelapangan antara langit dan bumi. Allah. Taman syurga, buah apple sebesar-besar macam pasu. Daun pokok besar telinga gajah. Tu punya besar nikmat. Bayangan. Bayangan duduk dalam syurga, wangi. Tak payah beli Fair and Lovely. Tak payah beli apa namalah minyak wangi. Tak payah, wangi. Dalam syurga makan yang indah-indah. Dan tak ada kencing, tak ada buang air besar, tak ada peluh. Tak ada langsung. Semuanya benda baik belaka. Bergerak, tak payah bergerak pakai jalan kaki. Sebab dulu awak gaut. Jadi Allah ganti pergerakan
Ya, naik burung berjalan pergi terbang merata-rata. Allah, cukup seronok. Janji Allah Ta'ala tu cukup elok. Cuma kita macam tak berapa yakin dia dengan janji Tuhan. Sebab tu kita tak pulun. Saya bukan kata puan-puan, saya sama. Saya selalu menggunakan kita. So kita lah sama-sama. Bila kita belajar, letak hukum atas kepala kita. Jangan ambil hukum tembak orang lain sehingga membuat kita lupa tentang muhasabah diri kita. So bila mana Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu syurga, jom kita berlumba-lumba. Apa yang kita ada untuk jalan ke syurga bulan Ramadan? Allahu Akbar. Keampunan Allah dah tentu. La'allakum tattaqun, untuk jadi orang bertakwa dah tentu. Lailatul Qadar dah tentu. Syafaat Al-Quran, untuk kita tadarus Al-Quran dah tentu. Sadaqatun jariyah, yang lebih daripada 700 kali ganda sudah pasti. Ruginya manusia bila Allah buka pintu syurga tapi dia tidak berhasrat masuk ke dalamnya. Dia tidak berusaha masuk ke dalamnya. Rugi. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim atau abwabul jahannam. Dan Allah tutup rapat pintu neraka. Maksudnya apa? Dalam bulan Ramadan banyaknya ruang dan amalan boleh bawa ke syurga, dan tak banyak keburukan yang boleh bawa kita ke dalam neraka. Kita terhalang. Nak mengata banyak sangat pun tak boleh, badan lesu. Kan lesu, hypo pula tu, tak boleh puasa. Maka dia tak larat nak mengata ke orang dia, mana mak tidur. Mana mak tidur. Tapi janganlah ambil hadis pula. Kononnya, kadang-kadang ada ustaz-ustazah yang tak mengaji hadis. Bukan kata tak mengaji, tak ambil peduli. Dia selalu sebut, an-naumu sa'imul ibadah. Sesungguhnya tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tidur kerjanya. Hadis tu dhaif, tak boleh pakai. Tapi itulah manusia. Maka kita ni bukan hanya Allah bagi ruang pahala nak masuk syurga, tapi Allah tutup jalan-jalan ke neraka jahanam. Allah tutup jalan-jalan ke neraka jahanam. Jangan sesekali buka jalan tersebut. Banyak tak jalan neraka, banyak lagi jalan ke syurga sebenarnya. Banyak jalan neraka, banyak lagi jalan ke syurga. Hidup kita semua pahala. Tidur, baca bismillah, pahala. Tidur tu, rehat tu pahala. Tidur pahala, ustaz. Tidur bukan kacau orang. Awak tidur lah. Esok bangun, solat subuh, pahala. Goreng cekodok, pahala. Goreng cekodok sampai laki, kencing manis sampai 28. Cekodok pisang. Saya peminat cekodok pisang, isteri saya selalu goreng. Makan. Isteri ni nak bagi suami seronok, suami lupa diri. Cek 28. Kan? Semua amalan. Orang perempuan kutip kain baju suami, kutip kain baju anak-anak ni main londeh je. Termasuk lelaki surah dalam bergulung-gulung. Tak reti nak buat elok-elok. Isteri ni lah dalam keadaan tak boleh tunduk, tak boleh mencangkung. Tak bersimpuh melutut, semua je lah menguruskan benda tu. Sia-sia, dok, pahala besar. Besar benar pahala. Ramai orang boleh baca Quran, tapi tak ramai orang boleh tolong orang. Sehingga dia kata, tak boleh basuh sendiri. Dia kata gitu. Tak boleh nak angkat sendiri. Saya datang, isteri sarung stokin, pakai stokin. Kita duduk atas sofa, dia duduk bawah dan sarung stokin. Saya tak suruh pun, terpulang. Terpulang. Semua ada ruang kebaikan. Saya cari harta untuk siapa? Untuk isteri dengan anak-anak lah. Bukan untuk saya. Suami biasanya simpanan tak banyak. Yang banyak simpan perempuan. Lepas tu pergi rombongan merata-rata. Ni endemik dah ni. 10 bas berjalan, semua orang perempuan. 10 orang aja lelaki driver. Itu je. Jadi itu kita nak share insya-Allah ya. Jadi Allah bagi tahu kepada kita ruang syurga besar, ruang neraka tak ada. Malah Allah kata lagi wa tughallu fihi syayatin. Allah belenggu, ikat syaitan-syaitan ini.
Maka bulan Ramadan, syaitan tak ada mengganggu kita. Habis siapa yang buat kita jahat? Yang pertama, perangai setan ada pada kita. Sebab kita dah biar daripada bulan Muharram sampai bulan Sya'ban, setan memang berkawan dengan kita. Jadi akhirnya setan kata, aku MC ni. Sebulan MC, ambil cuti, kan, cuti tahun ke sebulan. Bila setan pergi pun, kita terasa macam setan ada juga. Rupa-rupanya kadang kita terlebih setan daripada setan. Satu. Yang kedua, ada yang ganggu kita namanya hawa nafsu. Ada ganggu, nama dia hawa nafsu. Hawa nafsu tu innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu dia mengajak kepada kejahatan. Baju dah ada dah, boleh pakai elok. Nak beli baru juga, katanya 2 tahun tak sempat raya. Tahun ni raya boleh balik kampung. Padahal baju banyak. Tambah orang perempuan, Allahu Akbar, pakai sekali, dia tak boleh pakai 2 kali. Sebab ada kawan dia akan tanya. Minggu lepas dia pergi kenduri kahwin pakai baju tu. Minggu ni ada kenduri kahwin, dia pun pakai baju. Kak, bukan minggu lepas pakai baju ni ke? Bukan ada kerja. Tu baju dia biarlah. Kan, biarlah, tambah-tambah geng marhaban. Itu je dia pakai bajunya tu. Tak payah risau sangat. Kalau ada duit, belilah. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dah kain baju dah ada, kita pun boleh pakai. Elok, pakai je lah yang tu. Maksud berhari raya dengan baju baru bukan baru beli. Kena faham, bukan baru beli. Tapi baju tu masih dilihat baru. Tak adalah kotor, tak ada usang, dah tak sempit. Maksudnya, kita boleh pakai lagi. Alhamdulillah. Ya, maka sebab itu, jangan ikut syaitan. Syaitan, dia tak pernah tinggalkan kita. Tidur kita ada setan. Dalam tanda ada setan, dalam tadarus ada setan. Ya, setan ni Allah kata dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian nak baca Quran, mintalah bantuan kepada Allah untuk mengelak daripada syaitan yang dilaknat. Sebab bila kita baca Quran saja, bismillah. Itu awal. Itu setan lah tu. Okey, maka setan ini dia tak pernah tinggalkan kita. Hatta dalam solat pun setan tak tinggalkan kita. Nabi kata setan berpijak di bahu-bahu kita, lantas dia berkata uzkur kaza wa kaza. Ingat yang ini, ingat yang itu. Sehingga kata Nabi, mereka yang salat, mereka terlupa mereka sedang berada di rakaat yang keberapa. 3 ke 4, 3 ke 4. Waduh, baru ingat. Semalam pun lupa, 3 ke 4. Tu kan. Kunut sepanjang tahun tertinggal. Tu manusia, lekanya manusia. Maka kita jangan bagi ruang kepada syaitan untuk membelenggu kita. Tak ada dah. Allah dah belenggu syaitan itu. Tapi kena ingatlah. Sebab perangai setan dah ada dengan perangai kita. Dah terbiasa dah. Okey? Baik, jaga hawa nafsu. Macam mana hawa nafsu nak kena jaga? Istighfar. Minta ampun. Alhamdulillah bulan Ramadan orang banyak baca Quran. Alhamdulillah dia jadi zikrullah yang baik. Fihi, di dalamnya, lailatun khairum min alfi syahr. Ya, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan menyamai 1000 bulan. Lebih baik, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 84 tahun. Namanya malam kemuliaan atau Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 84 tahun lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada itu. Sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya yang umur pendek macam kita. Umur Nabi Muhammad SAW 63. Nabi kata umatku antara 60 hingga 70. Kalau ada lebih tu dividen bonus tak berapa banyak sangat.
Dalam keadaan umur kita yang pendek, sayangnya Allah Ta'ala, dia turunkan solat 5 waktu, tapi setiap satu waktu Allah ganjarkan 10 kali ganda. Akhirnya solat kita dapat 50 pahala daripada 50 waktu. Dibaginya Al-Quran setiap huruf kali 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Dibaginya kita sedekah, diganjarkan hingga 700 kali ganda. Duit RM1 masuk dalam tabung masjid, Allah bagi pahala 700 kali ganda. Kalau tak nak juga, tak tahulah. Dibaginya Ramadan, segala macam dosa nak dibagi keampunan. Dibaginya malam Al-Qadr, kerana nak bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahalanya sama macam umat Nabi Nuh alaihi salam. Bayangkan, kita ni diberi hidayah. Hidayah kita dapat lambat sikit, walaupun nama kita Nur Hidayah. Cahaya bersama hidayah lagi. Tu pun lambat juga dapat. Baik, kita dapat hidayah umur 50. Dan tiba-tiba kita meninggal umur 60. Setiap tahun ada datang Ramadan dan kita berusaha menjadikan Ramadan tu barakah dalam hidup kita. Kita gapai Lailatul Qadar. Satu tahun kita dapat satu tahun tu, satu hari 84 tahun kali dengan 10 tahun. Pahala kita mati umur 60, pahala kita bawa macam kita beramal 840 tahun. Sombongnya manusia kalau tak mau terima. Bongkak dan takaburnya manusia kalau dia menafikan offer dan tawaran yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Maka sebab tu kita yang orang ahli mengaji ni, yang asal ada kuliah datang, Ya betul, orang yang masuk kuliah kadang-kadang dia masuk macam tu, dia keluar macam tu juga, tak faham-faham. Tapi paling tidak dia dapat rahmat yang dipayungi oleh sayap-sayap para malaikat. Ada orang masuk dalam kuliah ni menulis balik rumah, apa yang ditulis pun dia tak tahu nak baca. Macam-macam ditulis. Conteng sana, conteng sini, conteng sana, conteng. Orang perempuan memang rajin. PKP pun 3 buku tukar. Tak tahu hilang ke mana bukunya. Kan? Dia rajin. Paling tidak kalau dia tak faham apa yang ditulis, tangan dia akan bercakap di hadapan Tuhan. Wa tukallimuna aydihim. Apa nak susah? Ini indahnya. Tambah-tambah kalau orang dapat faham, kemudian dapat beramal dan mengikhlaskan amalnya, Allahu Akbar. Ini nikmat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Jadi, kata Nabi, ambil yang ni. Jangan lalai 10 akhir Ramadan. Siapa mampu full swing 30 hari beramal siang malam, yang wajib diperteguhkan, tambah yang sunat diperlengkapkan. Kan ya? Buat sungguh-sungguh. Siapa tak mampu, ambil waktu bila? 15 hari ke atas. Pulun sikit lagi, tambah. Siapa tak mampu, paling tidak siang kita pergi kerja, berniaga gitu gini dan sebagainya, tak apa. Sebab itu juga ibadah. Kita cari malamnya. Bila? 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Siapa tak mampu, kata Nabi, maka 10 ganjil yang akhir Ramadan. 21, 23, 25, 27 dan 29. Ustaz, macam mana nak tahu kita dapat Lailatul Qadar ke tidak? Tak payah ambil tahu. Sibuklah. Ingat kita dapat sijil balik umrah ke? Tak ada. Kita sibuk. Ustaz, macam mana nak tahu? Saya jenguk, tak nampak apa ni pokok sujud. Kalau sujud tu tumbanglah tu pokok tu. Kita tak perlu tahu kita dapat ke tidak. Tak perlu tengok tanda-tanda kita dapat ke tidak. Tapi yang perlu tahu, awak ambil ke tidak ruang tu. Tu saja. Awak beramal ke tidak. Yang tu je yang paling penting. Maka beramallah kita dengan seikhlas yang mungkin pada 21, 23, 20, 25, 27 dan 29. Yang tu. Pilihan terakhir. Macam mana kita nak beramal? Siangnya orang perempuan memang kerja dia banyak. Jadi tak ada masalah.
Orang perempuan siang dah tentu ada grup tadarus. Cuma nak pesan, tadarus Quran buatlah ikut sunnah. Bukan tadarus ikut kita. Kadang tadarus ikut kita, grup sini 10 orang, grup sini 10 orang, grup sini 10 orang. 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk. Khatam, khatam. 10 juzuk je lah khatam. Yang ni khatam 10 juzuk. Juzuk 1 sampai 10. 11 sampai 20. 21 sampai 30. 10 juzuk je lah khatam. Habis tu tak khatam 30. Engkau baca 10, kau nak 30. Itulah masalahnya manusia. Buat nak ikut hawa nafsu sendiri. Buat ikut sunnah. Buatlah berapa grup pun. Every group, dia sepatutnya menghabiskan 30 juzuk Al-Quran. Dan setiap daripada ahlinya tidak boleh meninggalkan grup ketika orang lain baca. Ketika dia baca, semua 9 orang lagi perhati dan dengar apa yang dia baca. Ketika orang lain baca, dia tetap melihat dan mendengar apa yang orang lain baca. Barulah dikira sebagai khatam. Kalau awak duduk dalam grup, awak dah baca muka surat awak, kemudian awak kata ada lagi 9 muka surat, nanti baru sampai ke muka surat ke-11 dia, keluar pergi berjalan-jalan, pergi baca WhatsApp, tak ada harapan. Tu bukan namanya khatam. Orang perempuan rajin beramal, tapi dia nak beramal ikut dia. Yang paling penting nanti majlis khatam Quran. Baju tempah baru, bunga telur kena ada. Hang tu paling risaunya. Minta maaf, saya suka tegur sebab ustazah dengan ustaz dipanggil tu untuk buat betulkan. Macam mana nak betulkan? Kalau siapa sayang ke diri dia sendiri, buat ikut sunnah. Macam mana nak buat? Buatlah 10 grup sekalipun. Tapi 10 grup ni kena khatam 30 juzuk Quran. Jangan mandai-mandai. Ada orang pandai lagi cantik, mereka buat 30 grup. Setiap satu grup, 1 juzuk. 1 juzuk, sejam khatam Quran. Itu perangai manusia. Akhirnya khatam Quran, tak dapat apa-apa dengan diri dia. Peringatan tak dapat. Dan dalam ketika khatam, mesti ada orang yang mahir di dalam tu untuk tegur kesilapan-kesilapan besar. Kesilapan kecil-kecil tak payah. Ya, kesilapan kecil-kecil kalau dia terlupa dengung ke apa, tak payah. Dia ada berdengung kat rumah lelaki dia tadi tu. Nak hanging lelaki dia tak tahu apa perangainya. Maka tak payah. Kesilapan besar, ya teguh. Sebab masa tu bukan kita belajar tajwid. Ya, tak payah. Yang paling penting, apa dia? Kena ada di dalam kumpulan itu ada orang yang mahir. Jangan sesekali bahagi grup. Geng pandai sini, geng bangang sini. Saya bukan kata saja sebab kita jumpa geng-geng tu, petang tak habis lagi. Merangkak. Geng-geng yang pandai-pandai ni kira dia ingat dia masuk syurga sangat dia. Tu jagalah. Kemudian dalam khatam Quran, kita ni kena ambil masa untuk menyelidiki tafsiran dan terjemahannya. Ambil pedoman. Habis 1 round, ketua akan baca terjemahan. Ambil pengajaran. Lepas tu sambung lagi. Habis 1 round, ketua akan baca terjemahan. Macam itulah nikmat dia. Kalau tidak boleh baca sampai ketua tak faham-faham. Kan? Tu kena faham tu. Maka sebab itu bila ada Lailatul Qadar, maka kita kena usaha ambil malam tu apa yang kita nak bagi kita dapat Lailatul Qadar. Pertama ambillah ruang tu. Bermula daripada maghrib sampai subuh. Buka puasa ikut sunnah. Kan makan kurma, apa nama kurma tu? Yang Penang punya tu mamak tu, sayang, kurma apa? Yusuf Tayyub. Kan. Makan jangan bising-bising. Dia kan dia punya iklan gitu. Yusuf Tayyub. Slow-slow je, jangan makan bising-bising. Tu kan. Makan kurma 3-4 butir, kemudian minum air, kemudian makan serba. Apa-apa patut je, tak ada masalah. Ya, jangan melampau je. Jangan melampau. Buka puasa, Allahu Akbar, lauk penuh meja.
Jangan takut tak ada keberkatan pada malam tersebut. So buat macam biasa, macam hari-hari kita makan biasa, asam pedas, sayur sikit, dah selesai. Kalau nak tambah kuih, nak rasa ruang Ramadan, taklah, tak ada masalah. Kuih tu pun kena hati-hati sebab dua laki bini tu kecil manis. Jadi kena jaga-jaga lah. Tu ya. Yang tu saja. Kemudian antara sekejap lagi makan tu berjemaah. Tadi pagi kalau siapa menonton tanyalah ustaz. Kita nak Ramadan ini dalam keluarga. Bawa ahli keluarga merasai Ramadan. Berbuka puasa mengikut sunnah. Ya. Kemudian salat fardu maghrib berjamaah. Ya, bersama keluarga seandainya suami tak pergi ke masjid. Tapi pergi ke masjid suami lebih utama dan tinggalkan keluarga lain yang perempuan bersolat jemaah. Jangan kau ni bilik ni, kau ni bilik ni, kau ni bilik ni. Rugi. Ramadan al-Mubarak. Jaga. Antara maghrib dengan isyak, ulama-ulama dia baca Quran. Kita tak boleh sebab kita akan repeat second round. Lepas maghrib, baru makan besar lagi. Yang tadi dah besar dah, yang ni lagi besar. Tu kan. Sebab tu bila angkat takbir, Tok Imam Bismillahirrahmanirrahim. Tok Imam, Tok Imam tambah 3 kali. Allah Rabbi. Tu belum makmum. Orang perempuan pun sendawa juga tapi slow. Dia buat gitu je. Tu. Jadi hati-hati. Maka kemudian solat berjamaah maghrib. Siapa yang ke masjid cantik. Alhamdulillah. Kemudian bawa ahli keluarga pergi ke masjid untuk solat isyak berjamaah. Jangan pergi tarawih. Isyak semayang kat rumah pelik lah tu. Solat berjamaah isyak dan kemudian tarawih. Bawa keluarga mengenali rumah Allah. Ajak anak-anak. Semua bawa sekali, Alhamdulillah. Jangan kita je. Apa kita je nak masuk syurga? Saya sebut dalam tadi tanyalah ustaz. Dalam surah Ar-Ra'd atau surah Ar-Ra'du pada surah 13 pada ayat 23. Orang yang beramal saleh di dunia, mereka akan dihimpunkan di dalam syurga dengan ibu bapa mereka, pasangan hidup mereka, anak-anak zuriat keturunan mereka duduk dalam syurga. Malaikat datang melalui pintu-pintu semua, salamun alaikum, mengucapkan salam kepada kita. Punya nikmat. So kita tak mau duduk dalam rumah, habis di dunia, habis itu dah. Kita nak rumah kita dalam syurga, kita berhimpun sekali lagi. Macam mana nak buat? Ramadan bersama dengan keluarga. Salat tarawih, siapa mampu buat 23, buat. Siapa mampu buat 11, buat. Kan? Tak ada masalah. Janji buat bagi kualiti. Ruang waktu berbuka tadi, setiap hari cari ruang bersedekah. Setiap hari. Tak mampu banyak-banyak. Tambah-tambah kalau dia tu meniaga makan, lagi senang. Dia meniaga makan, ketika dia masak, dia asing siap-siap dah untuk hantar ke masjid. Atau dia asing siap-siap lah untuk jiran kanan dengan jiran kiri. Jangan sedekah setelah tak laku baru nak bagi. Ini perangai tak senonoh. Kecuali dah tak habis. Dengan syarat sedekah dulu benda yang kita baru masak. Baru masak, cedok. Satu mangkuk pun cukup mencari barakah. Supaya Allah buka bagi laris yang jualan kita sana. Ini kita takut. Nanti kalau hantar sedekah, sekarang kat sana orang nak beli, tak ada pula jualannya. Tak. Sedekah semua apa yang benda baru. Itu Nabi sebut, sedekah yang paling mahal sekali adalah sedekah yang paling kita sayang di sisi Allah Ta'ala. Kita sedekah. Itu yang terbaik. Jangan sesekali lari daripada ruang bersedekah kerana ganjaran 700 kali ganda. Malam selepas tarawih, balik tidur awal. Tidur awal. Kenapa? Besok kita nak bangun awal. 10 akhir Ramadan atau 10 ganjil yang terakhir, bangun awal sikit. Bangun awal sikit untuk solat tahajud, baca Quran, zikrullah, minta ampun, berkeluarga. Bersama keluarga. Jangan buat sendiri-sendiri. Kalau buat sendiri-sendiri, untung kita, untung. Tapi keuntungan kita terhad. Kita tak dapat duduk dalam syurga bersama ahli keluarga kita. Sedih kita nanti. Maka kita buat bersama-sama. Pujuk anak-anak kita. Cari pasangan hidup kita. Buat beramal sama-sama. Buat simple-simple. Buat 2 rakaat solat tahajud. 2 rakaat solat tahajud. 2 rakaat cukup memadai. Sebab tu orang perempuan dia nak pergi menumis.
untuk bersahur tadi. Kan bersahur kita macam kenduri arwah. Jadi banyak lauknya. Ya, maka tak apalah, buatlah apa yang patut. Buka puasa, jangan jadikan sahur hanya untuk makan. Sahur itu adalah saat keberkatan dalam hidup kita. Sahur adalah saat keampunan Allah Ta'ala. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW kata Allah turun ke langit dunia dengan akan menyediakan satu kemakbulan bagi orang berdoa, satu kemakbulan bagi orang yang meminta, dan satu perlindungan kepada orang yang minta perlindungan. Allah akan jaga dia. Ini ya, sesekali jangan abaikan. Sesekali. Maka sampailah kepada solat subuh. Dan waktu yang terbaik sahur adalah kira-kira 10 minit sebelum azan. Itu waktu yang terbaik. Tapi kita orang Melayu tak sempat lah sebab lauk banyak. Jadi tak sempat 10 minit tu. Okay? Jadi sehinggalah Nabi pesan sahur tu ada barakah. Tasahharu fis sahur al-barakah. Dalam sahur itu ada barakah, bersahurlah kamu. Dan walaupun kata Nabi hanya seteguk air. Kalaulah perut kita makan dekat masjid ni tak tahulah more ni sampai pukul 12 more. Biryani gam lah, itu gam lah, macam-macam gam mereka bagi. Akhirnya kenyang, balik dah tak boleh nak sahur. Ya, sahur dia apa? Cukup dengan sekedar beberapa teguk air memadai, pahala sahur dia dapat. Pahala sahur. Kalau dia sahur pukul 12 kemudian dia tidur, itu bukan sahur pahala dia itu. Itu sapa, makan tengah malam. Dia tak termasuk sahur. Maka inilah nilai yang sedang diberi Allah. Dan pesanan terakhir sekali, puan-puan, dalam hadis ni kata, ya, kita ulang balik daripada awal, ini bulan yang ada barakah. Ini bulan yang ada puasa, maka kita wajib puasa. Ini juga bulan yang dibuka pintu syurga. Ini bulan juga ditutup pintu neraka. Ini juga bulan diikat segala macam syaitan. Tapi dalam bulan ini ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Di hujung, Nabi kata dengan kata-kata yang seharusnya kita fahami. Apa kata Nabi? Man hurima khairaha. Siapa-siapa yang tak mau mengambil kebaikan tu, faqad hurima, maka dia takkan dapat kebaikan. Tapi siapa nak ambil, maka dia akan dapat. Maksudnya semua kebaikan ni dihantar Allah kepada kita secara adil. Cuma siapa yang ambil dengan siapa tak nak ambil. Sehinggalah saya tambah lagi satu hadis riwayat Ibn Hibban. Bagaimana Jibril berdoa, Jibril kata barang siapa yang dibenarkan masuk pada bulan Ramadan Al-Mubarak, tapi sampai tamat Ramadan Al-Mubarak, dia tak dapat keampunan daripada Allah yang Maha Pengampun kerana dia mensia-siakan Ramadan. Apa Jibril kata? Fadakhalan nar, dia akan masuk dalam neraka. Fa'ab'ahu Allah, dia dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malah doa ini diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan doa yang berjalan sekitar kita punya WhatsApp tu. Jangan percaya pula sesungguhnya Jibril telah berdoa barang siapa tidak minta ampun pada mak bapak kalian, pada pasanganmu, pada kawan-kawan dan sebagainya, maka akan sia-sialah Ramadan. Hadis tu palsu. Tak boleh pakai. Ya, maka jangan jadi golongan yang masuk Ramadan tapi Ramadan itu pada dia menjadi sia-sia. Ramadan yang berkat tapi tak dapat pada dia keberkatan, maka rugi serugi-ruginya.